بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون Di ayat ni terjemahan. Terjemah dulu kan. Ya Allah apa Allah? Allah lah. Yastahzi'u. Apa? Mengolok-olok. Okey, ya dia ada kat situ membalas olok-olok. Membalas olok-olokan. Dia masuk di sini jaza, maksudnya balas. Perbuatan membalas. Ya Allah, dia membalas olok-olokan. Kalau dalam kaedah ni nombor 11, kalau dalam buku nombor 11. Kaedah 11. Bihim. Bihim? Bi apa bi? Dengan ke? Ya, terhadap mereka. Bi itu terhadap boleh. Dengan mereka atau terhadap mereka. Wa yamuddu wa dan yamuddu yamuddu. Dia kat sini ni fi'il Yamuddu pun fi'il juga. Yamuddu dia pakai perkataan mat. Huruf mat kan? Mat apa benda mat? Huruf mat suruh kena baca macam mana? Panjang. Jadinya yamuddu ni maknanya biar tu maksudnya memanjangkan lagi mereka ni punya olok-olokan tadi. Itu cara Allah balas. Jadi kat sini ni pertama Allah kata Allah balas. Yastahzi'un rujuk pada kalimah sebelum. Kalimah sebelum mustahzi'una, betul? Kan? Kalimah ayat sebelum dia mustahzi'un. Ni golongan ni. Golongan yang olok-olok. Lalu Allah kata Allahu yastahzi'u. Allah maksudnya membuat perbuatan iaitu membalas olok-olokan mereka itu. Macam mana cara? Dengan mana? Dia membiarkan mereka. Wa yamudduhum. Dia membiarkan mereka. Itu maksud dia. Memanjangkan lagi olokan tu. Lagi seronok dia buat perkara tu. Yamudduhum. Jadi dan dia membiarkan akan mereka fi tughyani di dalam tughyani apa tu? Tughyan. Jadi ada 3 perkataan ni kita nak bincang sebenarnya. Dan 3 perkataan ni lah boleh memahamkan kita ayat ni. Tiga ni Jadi yang ni yamuddu tughyan ni. Jadi tughyan ni maksudnya kederhakaan. Kita sebut dulu kederhakaan. Tughyan maknanya kederhakaan. Bagi mereka. Ya'mahuna. Ya'mahu ni nombor kaedah ni, kalau kita tengok kaedah nombor yang ke 5. Okey. Ni kaedah 5. Ini nombor 11. Sama dengan ni 11. Okey. Mereka terumbang-ambing ataupun mereka teraba-raba dalam kegelapan, dalam kesesatan. Okey, kita tengok terjemah sekali. Saya ulang terjemah. Allah, boleh dapat? Allah dia membalas olok-olokan. Bihim tu terhadap mereka. Wa apa? Dan boleh juga dalam keadaan dan ataupun dalam keadaan yamuddu dia membiarkan akan mereka di dalam tughyani
kederhakaan him mereka, bagi mereka, ya'mahuna mereka terumbang-ambing, mereka teraba-raba boleh, terumbang-ambing. Okey, pertama kita nak bincang ayat lah, tadabbur ayat ni. Jadi Allah ia membalas olok-olokan. Jadi istahza' ni perkataan huzwa, ada perkataan haza'a. Kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke 67. Ayat yang ke 67. Ada tak perkataan, okey? Jadi ayat dia wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah qalu atattakhizuna huzwa. Itu. Jadi mereka bila mereka diperintahkan oleh Nabi Musa, kaum dia ni diperintahkan untuk sembelih seekor lembu. Sembelih lembu. Lalu mereka bertanya kepada Nabi Musa. Dia anggap benda ni macam perbuatan lawak, huzwa. Faham? Kau ni nak main-mainkan kami ke, nak buat lawak ke ni? Soalan tu. Nabi cakap, dia kata kau nak buat lawak ke? Dia kata macam tu. Jadi lalu Nabi Musa jawab apa? A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Ini betul-betul jahil. Aku berlindung kepada Allah termasuk daripada kamu semua ni, golongan yang bodoh. Terus dia jawab begitu. Jadi itu pertama, huzwa. Okey, dalam ayat berapa ni? Surah 6 surah 2 ayat 67. Perkataan huzwa ni. 2 ayat 67. Apa makna huzwa ni? Ejek-ejek, mengejek, mengolok-olok, main-main. Itu maksud huzwa. Jadi dalam surah An-Nisa, surah Al-Baqarah juga ayat 231. 231. Allah kata apa? Wala ayatillah huzwan. Apa dia makna dia? Jumpa tak ayat tu? Wala tattakhizu ayatillahi huzwan, dan janganlah kamu menjadikan ayat-ayat Allah ini macam tak serius, permainan. Ini cerita tentang hukum-hukum Allah. Sebab cerita tentang tolak dan sebagainya, benda yang besar-besar ni. Quran ni cerita semua benda yang serius, bukan boleh main-main. Jadi Allah perintah jangan kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, persendaan. Maksudnya tak serius.
Tak serius. Okey, dalam surah 5 ayat 57 Al-Maidah ayat 57 dan juga 58. Okey, tengok ayat ni ya. Jadi ayat ni Allah suruh kalau orang yang macam ni buat apa? Tinggalkan. Bila datang dalil Quran dan mereka boleh main-main tak serius dan anggap benda ni tak nak terima, dia dan sebagainya, main-main lah, maka kena apa? Jangan ambil, kena tinggalkan. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzuan. Wahai orang-orang yang beriman, kalau benar kamu beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yang menjadikan agama mereka ini huzuan, gurauan dan laiban, main-main saja, tak serius. Boleh hadis Nabi ke Quran ni dia boleh anggap remeh je. Sebab itu pentingnya kita ni apa? Ambil peduli tentang apa? Contohnya Quran, ayat Quran. Macam mana nak tafsir Quran? Quran ni boleh ke kita buat suka-suka hati? Ayat ni rupanya cerita sekian tanpa ada pun dia punya landasan dia. Tak boleh. Kan? Jadi kadang-kadang ada orang gunakan Quran, dia ambil takwil kan. Dia pelbagai. Akhirnya sampai datang macam-macam benda-benda pelik daripada ayat Quran. Sedangkan ia bukan begitu. Demikian juga hadis. Sebab tu perlunya hadis ni diteliti dengan sebaik-baiknya. Sebab apa? Musuh-musuh Allah sentiasa untuk akan mendustakan hadis Nabi. Sebab tu kita kena jaga kualiti, jaga ketulinan sesuatu yang datang daripada Allah dan Rasul. Maka siapa yang tak jaga tu, dia rasa macam apa? Benda tu kecil je, dia anggap remeh. Ini satu perkara yang perlu kita ambil peduli. Sebab tu janganlah kalau kamu beriman, janganlah kamu ambil orang yang menjadikan agama mereka ini, iaitu ayat-ayat Allah ini, sebagai hanya huzuan dan laiban. Daripada kalangan orang yang mana? Bukan orang biasa ni. Siapa yang akan buat? Bukan awam, tapi orang yang diberi ilmu, utul kitab, orang yang diberi ilmu. Min qablikum wal kuffaru awliya, dan orang-orang yang ingkar sebagai awliya, penolong-penolong. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Baik, dalam ayat yang ke-58, wa iznadaitum ila solah, dan apabila mereka diajak untuk solat, ittakhazuha huzwan wa la'iban, dan mereka menjadikan solat-solat mereka itu sebagai apa? Sama kan? Solat ini sebagai apa? Hanya main-main. Maka zalika bi annahum qaumun la yaqilun, mereka itu orang-orang yang tidak mempunyai akal, Allah kata. Jadi ini dalam ayat yang kita baca ni, pertama cerita pasal Yahudi lah. Perintah Nabi mereka ya, mereka boleh anggap main-main. Sebab itu kadang-kadang kita kadang-kadang mulut-mulut kita kena jaga-jagalah. Contoh macam kita kata, Nabi kata tentang hadis Nabi banyak, masalahnya kita tak tahulah. Nabi kata apa? Jangan mengukir patung, jangan membina banyak benda lah, jangan ukir patung, jangan melukis gambar dan sebagainya kan, untuk letak dalam rumah dan sebagainya lah. Gambar hidup lah maksudnya. Jadi perkara-perkara yang ini kadang-kadang perlu kita tengok. Macam contohnya hari ni benda ni jadi benda yang biasalah. Contoh isu pasal moral ke, kan? Perkara-perkara ni sebenarnya hadis Nabi ada terang-terang cerita pasal hal tu. Apa yang kita kena buat
Jadi dia bukannya kita nak sekarang, tapi dia nak apa, menjaga generasi akan datang, generasi tauhid, generasi yang mana mengajak kepada Allah dan Rasul ni. Bukan generasi yang mengkagumi manusia lain, bukan. Jadi kadang-kadang benda-benda ni kena diajarkan, ditarbiahkan supaya manusia boleh menerima dengan baik. Hari ni kadang-kadang tak terima, kan? Benda tu jadi rasa macam wow, kan? Sedangkan itu bukanlah ni, adalah itu isu lah, saya nak sentuh sikit macam itu sebenarnya hadis Nabi ada benda tu. Tentang gambar dan sebagainya ni. Hadis Nabi terang-terang Nabi kata, jangan jadi sebab ini dahulu siapa yang buat? Nasrani melukis. Contohnya. Itu jadi man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai satu kaum dia sama kaum tu, kan? Kita nak jadi macam orang-orang yang begitu. Tapi hari ni benda tu seolah-olah tak ada dah berlaku. Sebab apa? Kita tak tahu hadis Nabi. Dan hadis Nabi ada pun, datang pun muncul, dia anggap apa? Huzuan, main-main je. Tu saya nak masukkan faham macam tu. Jadi itu satu contoh. Dan yang keseluruhnya ni tentang hukum-hukum Allah juga. Ni terbawa hukum 2231 ni, contohnya talak ke. Jadi hal ni juga tak boleh dianggap remeh juga, main-main dengan macam-macam alasan lah. Jadi contohnya hukum macam mana? Ni ada tak berlaku dekat dengan kita? Kita ambil yang benda-benda dekat. Apa hukum? Ayah. Ya, itu juga macam mudah. Betul. Itu satu. Sepatutnya kena berapa buruk? Kena duduk diam. Kan? Tapi hari ni kerana memang budaya kita bersosial bebas ni, jadi tak boleh nak tahan nafsu tu. Nak juga. Jadi tu kadang-kadang nampak remeh, tapi mendatangkan melanggar hukum, mendatangkan dosa lah pada diri tu. Dan juga mendatangkan fitnah pada banyak pihak nanti. Ini satu perkara juga. Iddah ataupun yang paling utama itulah 3 benda ni lah. Apa dia? Nikah ni. Nikah, talak, kan? Cerai dan sebagainya lah. Itu perkara ni jadi benda yang biasa. Jadi ada sahabat ada, seorang ustaz ni, dia memang jaga bahagian tu di Perak ni, kan. Hari-hari dia kata berapa kes cerai ni biasa je. Kan? Orang kahwin muda ni benda tu biasa. Sebab apa? Nampak dah hukum ni jadi, benda tu jadi biasa. Jadi menakutkan kita. Ini satu benda yang sangat menakutkan. Wala tattakhizu ayatillahi huzwa. Jangan kita ni anggap ayat-ayat Allah ni main-main. Kahwin tu sebagai, dia tak nampak serius. Perkahwinan ni dia tak serius dah hari ni. Kenapa? Kerana didikan tadi. Kerana didikan sejak daripada kecil lah, remaja sudah rosak. Okey, seterusnya apa yang paling besar ni? Solat. Solat ni ibadah kita ni, yang mana ia adalah kunci kepada apa? Tiket kita nak amal kita semua diterima oleh Allah. Jadi solat, Nabi kata, sallu ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu macam mana aku solat. Kamu perhatikan aku solat. Macam mana nak perhatikan aku solat? Melalui hadis-hadis Nabi lah. Dan solat ni dia punya hadis mesti hadis yang mutawatir, yang sahih. Solat sifat dia. Jadi kena tengok yang itu. Diutamakan yang benar-benar yang tu. Sebab apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Semua yang hadis solat ni selalunya mutawatir lah. Mutawatir ni lebih daripada 70 orang sahabat riwayatkan benda ni. Jadi pernah kita cek balik. Contoh solat kita, okey, kita buat ini, mana hadis dia? Kita buat ini mana dan sebagainya. Pastikan kalau boleh kita cuba usahakan untuk upgrade itu, pengetahuan kita tentang apa yang kita buat dalam solat. Itu pertama lah. Yang kedua, solat huzur ni apa? Yang kedua,
Tadi dia punya peraturan dia, disiplin dia dah selesai lah kalau kita dah tahu, kan? Yang kedua, dalaman dia pula solat. Bila masuk solat, pernah tak perhatikan kita baca apa? Tahu tak apa yang dibaca? Faham tak apa? Apa tujuan dia baca? Sebab apa? Solat ni solat yang mana dalam keadaan malas berfikir ni termasuk sifat nifak. Macam dalam surah 4, surah 4 ayat 143. Satu empat dua. Cuba kita baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas. Wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu mereka hendak cuba memperdayakan Allah, menipu Allah. Sedangkan Allah lah yang membalas sesuai dengan apa yang mereka buat. Macam ni lah, bila mereka mustahzi'un, Allah akan balas mustahzi'un dia. Setiap yang buruk akan dibalas dengan buruk sesuai dengan apa yang mereka buat. Maka dalam ayat ni juga bila mereka cuba buat begini, Allah juga balas sama macam apa yang mereka buat. Bahkan pastilah lebih dahsyat. Wa iza qamu ila solah, maka apabila mereka masuk berdiri untuk solat, qamu kusala, mereka akan masuk dalam keadaan malas. Yang mana hati mereka telah rosak. Yang mana untuk apa mereka buat? Untuk nampak sisi manusia je lah. Sebab tu kita kalau boleh kita ni dapat nikmat kan, yang maksud dia Nabi Allah sebut fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, betul? Jadi kita gunakan ayat itu untuk apa? Tunjuk nikmat. Apa maksud ayat tu? Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Surah Ad-Duha ayat 8. Surah 93 ayat 8. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kita kalau boleh latih diri kita supaya tidak terkena dengan tipu daya ni. Terkena dengan panahan syaitan ni. Apa dia? Bila dah latih macam tu, sebab tu akhirnya sampai solat pun kita jadi untuk apa? Riak juga. Okey. Surah 93 ayat 8. Biasa kan? Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka adapun terhadap nikmat Tuhan engkau, maka 93. Ayat berapa? Ayat 11. Ayat 11. Bukan ayat 8. Ayat 11. Wa amma apa makna dia? Wa amma, dan adapun bi ni'mati terhadap nikmat rabbika
daripada Rabb engkau, fahadith, maka hendaklah kamu apa dia? Ra'u ke perlihatkan ke sampaikan. Bukan ra'a kan, bukan perlihatkan, tapi apa? Beritahu, sampaikan, hadis. Apa maksud dia nikmat Allah ni? Maksudnya mengajak manusia untuk jadi orang yang bersyukur. Sampaikan nikmat supaya manusia dapat jadi hamba yang syukur, supaya jangan kufur. Sebab tu maksudnya sampaikan apa? Sampaikanlah nikmat yang paling besar. Apa dia nikmat? Islam. Tu nikmat dia. Nikmat ni maksudnya nikmat Islam, nikmat agama, nikmat kita dah dapat ilmu agama. Nikmat ni maka kita kena buat apa? Dakwah, sampaikan. Sampaikan. Bukan maksudnya kita ada ni tonjolkan. Itu sifat siapa? Yang suka tonjol nikmat, sifat siapa? Boleh tak tunjukkan nikmat? Maksudnya menonjol dengan niat nak tunjukkan. Ataupun kalau contoh kita beli kenderaan lah, alam besar, kita beli sebab ada kita punya kemampuan dan memang kita nak pakai kerana tujuan yang memang sesuai dengan apa yang kita ni lah. Contoh kan, itu tak ada masalah. Itu bukan, itu tak ada masalah. Maksudnya tonjolkan ni, siapa sikap tonjolkan ni? Jadi sikap ini adalah sikap Qarun. Cuba tengok surah 28. Nanti kita buka balik surah yang tu Surah 28. Ayat 79. Tengok ayat tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Innahu ladzu hazzin azim. Fa kharaja ala qaumi, dan dia keluar untuk menemui kaum dia, fi zinati, dengan segala perhiasan. Ayat ni apa dia? Dah qat'i ayat ni. Kalau kita sikap tu, maknanya sikap tu baik tak? Tak baik. Sebab dalam ni terpampang jelas siapa ni yang buat cerita dia, Qarun. Dan Allah namakan dia lagi, qala allazina, itu Qarun ni berkata orang-orang yang mereka ni juga cinta dunia, maka orang yang cinta dunia juga akan mudah terpedaya. Jadi ini realiti kita hari ni lah. Dunia medsos ni, dunia yang canggih ni hari ni, ramai tak yang terpedaya? Ramai. Kita tak nak cerita pasal orang, kita cerita pasal sikap manusia yang Allah cerita dalam Quran. Kita bebas, kita jangan ni, kita kena open kat sini kelas ni. Kita bukan nak cerita dia lah ni, dia dah. Bukan. Artis tu ke tak ada. Ini cerita ni sikap manusia. Kan? Bila Quran datang, dia membebaskan semua sekali. Tumpu pada ayat Quran, bukan tumpu pada orang, bukan. Individu, bukan. Boleh. Jadi Qarun keluar kepada kaum dia untuk apa? Mempamerkan zinatih. Jadi kalau begini, maka itulah kita. Na'udzubillah, jangan sikap begini. Ini juga satu perkara yang mana sebab tu kita jangan jaga-jaga dengan anak kita, anak perempuan kita kadang-kadang. Jangan biasa-biasakan lah. Boleh nak berhias ni, tapi jangan biasa-biasakan untuk apa? Itu sikap untuk
tunjulkan dan sebagainya. Kita ajar dia untuk qanaah, rasa cukup dan sebagainya. Itu yang Nabi ajar kepada siapa? Anak Nabi. Semua anak Nabi begitu. Fatimah, kan? Semua hidup senang ke susah? Semua Nabi latih dengan sikap sabar dia. Masya Allah. Tengok, antaranya Fatimah dia nak apa? Sampai tangan dia ni kasar-kasar dia tu kan, tolong suami dia kan. Ali ni dia radhiyallahu anhu, dia bukan orang yang kaya. Dia susah hidup mereka ni. Lalu dia nak minta pembantu. Nabi kata apa? Nabi berajar dan dia zikir. Begitu sekali. Jadi demikianlah kita ini. Bila kita lakukan, biasakan ni, ini pertama sikap manusia yang begitu, kita telah mengajar diri kita untuk rosakkan hati kita sebenarnya. Kita rosakkan hati kita. Tu kita sebenarnya yang zalim kepada diri sendiri. Kita rosakkan hati kita. Maka berkata dan memperdayakan orang lain juga. Jadi kata apa? Alangkah baiknya kalau aku dapat macam korun ni, kan? Dia rasa benda tu macam bagus, sedangkan tak baik. Innahu lazu hazin azim. Semuanya dia dapat keuntungan yang cukup hebat. Baik. Balik pada tadi, ayat 4 tadi. Ayat 4. Surah 4